Okey, hari ni kita nak masuk 11.2 tapi saya akan ulang sikit sebab itu saya tak sentuh tentang apa uh, tentang jangka masa detik untuk kelas yang tu kan sebab hari Khamis tu saya kena pergi cocok vaksin. Saya bagi link dah hari tu dekat saya awak tak tahulah awak buat baca tengok ke tidak. Okey, jadi saya nak ulang sikit saja tak detail, tak sedetail yang dalam link tu lah tentang jangka masa detik. Dengar kan? Alia dengar? Dengar-dengar. Okey. So jangka masa detik ni sebenarnya dia adalah alat yang kita gunakan untuk ukur kelajuan dalam makmal. Kenapa dekat dalam makmal? Sebab kita tak boleh bawa kereta ke, lori ke, basikal ke masuk dalam makmal. So kita pun gunalah ni. Ini adalah jangka masa detik. Jangka masa detik ini dia bersambung dengan kita punya punca kuasa lah, sumber kuasa kita. Dia akan sambung dekat jangka masa detik. Lepas tu kita akan sambung alat jangka masa detik ni dia akan buat ketukan kepada kita punya pita detik. Dia akan jadi tak 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 bunyi macam tu lah. Pita detik. Dan pita detik itu kita sambungkan dengan troli. So ini adalah jangka masa detik lah. Okey. Jadi kita lepaskan troli, troli akan tarik pita detik kita dan jangka masa detik akan buat titik di atas kita punya pita detik. Maka kita akan dapat satu pita detik yang panjang. Biasa saya suruh kerat siap-siap 1 meter lah. Okey, dan dia di atas pita detik tu akan ada titik-titik-titik-titik macam ni. Titik-titik itulah yang kita akan kira untuk mengetahui jarak dia, kita nak tahu jarak, kita nak tahu masa, semua guna pita detik ini. Dan kita boleh cari hal laju. Satu-satu hal laju, pecutan, semua kita boleh cari menggunakan jangka masa detik ini. So kita buat guna troli jangka masa detik dan pita detik ini untuk menggantikan kenderaan yang ada di luar lah. So jangka masa detik ni dia guna arus ulang alik dan dia ada frekuensi 50 Hz. Apa maksud 50 Hz tu? Dia buat ketukan tadi 50 detik, titik tadi, detik bukan titik, 50 detik. Nanti awak akan tengok apa dia maksud detik dalam masa 1 saat. So dalam masa 1 saat dia sempat buat 50 detik. Jadi bila kita buat nak tahu 1 detik itu bersamaan dengan berapa saat, maka kita bahagi saja 1 bagi dengan 50, so kita akan dapat 0.02 saat. Okey. So hal laju dan objek yang bergerak itu kita tentukan lah. So detik itu adalah daripada satu titik kepada satu titik yang lain. Kita panggil sebagai detik. Di tengah-tengah ni detik. Okey, titik tu titik lah. Titik tu titik yang dibuat oleh jangka masa detik. Tapi untuk detik, detik ni masa kan. So kita ambil daripada titik kepada titik. So 1 detik. Titik ni kepada titik ni 2 detik. Titik ni kepada titik ni 3 detik. So dia akan jadi dalam, kalau Rajah 11.9 macam dalam buku teks awak ni, dia ada 4 titik tapi dia hanya ada 3 detik. Sebab detik itu masa, mewakili masa. Masa yang diambil daripada titik ni nak pergi sampai ke titik ni. So kita panggil sebagai detik. Jadi ini samalah macam yang saya cakap tadi, 1 bagi dengan 50 sebab dia boleh buat getaran tu sebanyak 50 detik dalam masa 1 saat. So kita pun dapatlah 1 detik titik daripada titik ni kepada titik ni dia bergerak selama 0.02 saat. So kita boleh kira. Sesaran senang je, ambil pembaris, ukur daripada titik pertama sampai kepada titik terakhir. Maka kita akan dapat 10 cm macam contoh dalam ni kan. Okey, then itu panjang dia lah, sesaran dia, jarak yang dilalui oleh troli kita untuk 5 detik ini. Kenapa 5 detik? 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik. Faham tak Alia? Macam mana dapat detik? Faham. Okey. So, bukan kita kira titik, kita kira detik. Detik tu di antara, jarak di antara, detik di antara 2 titik. So, kita dapat 1 detik. So, 10 cm kita dah dapat dia punya sesaran. Masa dia kita kena ambil
5 detik, 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik kali dengan 0.02 saat tadi. Maka kita akan dapat masa dia adalah 0.1 saat. Bila kita dapat masa 0.1 saat, kita pun boleh guna sifir hal laju untuk kira hal laju. Hal laju tu apa? Jarak ataupun sesaran bahagi dengan masa yang diambil. So, jarak kita dapat 10 cm, detik kita dapat 0.1 cm, maka kita pun dapat 100 cm S negatif 1 kan. Senang saja. Yang penting tahu rumus dan ingat 1 detik masa dia 0.02 saat. Maka awak akan senang nak buat soalan ni. Macam pelik je, tapi tak. Dia tak pelik, dia tak susah pun sebab kena ingat yang ini je. 1 detik bersamaan dengan 0.02 saat, maka selepas tu awak akan boleh kira. Ya, biasa kalau KBSM dia memang dah bagi dah ni dia punya formula. Tapi sepatutnya tak payahlah berharap bergantung sangat sebab kita tak tahu kan. Dia nak bagi lagi tidak formula. Ni formula yang awak jumpa dalam matematik, so kita boleh apply dalam sains. Hal laju bersamaan dengan masa, jarak per masa ataupun kat sini sesaran per masa. So ambil je ukur dengan pembaris. Titik pertama sampai titik terakhir dapat 10 cm. Ataupun kadang-kadang dia tak bagi pun, dia tak suruh kita ukur pun, dia dah tulis macam ni. Ni tak logik 10 cm tak, tapi dia dah tulis 10 cm, maka kita ambil je lah. Cuma kat sini kita kena kira detiknya berapa, masa detik dia. So ingat detik kali dengan 0.02 saat. Sama macam soalan ni. Kalau dia nak minta detik kat sini kan. 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik, 6 detik, 7 detik. Ada 7 detik, masa dia adalah kena kali dengan 0.02 saat. So kita dapat 0.14 saat. Kalau nak kira dia macam mana ni hal laju untuk troli yang ni bergerak. Dia dah bagi dah masa 7 detik, awak dah dapat 0.14 saat. Sentimeter ni dia dah bagi juga jarak 6 cm. So boleh bahagi je lah. 6 bahagi dengan 0.14, maka untuk yang ini saya tak ingat nak buat siap-siap kat situ. Bahagi je 6 bahagi dengan 0.14. Maka kita akan dapat laju dia adalah 42.86. 42.86. Terus tekan kalkulator memang dapat lah. Kita guna ni je. Kalau kita copy balik ni, kita masuk guna formula ni je sebenarnya. Macam mana nak buat? Tak apalah. Tapi Pak Alia faham tak ni? Kalau nak kira yang ni, saya tak ingat nak buat dia punya penyelesaian kat sini. Dapat tak agak-agak macam mana keluar 42 tu? Saya kira 42.86. Alia pun dapat 86 juga. Kan? So kena guna ni je lah. Formula laju ni. Saya nak copy balik sebenarnya ni. Tak kat sini. Tak apalah deh, sama je, faham rasanya. Okay. Okay, jadi yang ini eksperimen yang sepatutnya kita buat lah dekat dalam makmal. Memang tiap-tiap tahun saya buat sebenarnya. KSSM untuk tingkatan 5 itu saya tak sempat buat dalam kemasa detik ni. Sayanglah memang tak sempat buat, tapi dia sangat menarik lah kalau buat. So memang kita guna formula ni je lah. Hal laju sama dengan sesaran bagi dengan masa. Cumanya sebab dia panjang tau, dia banyak detik. 1 meter tu kita akan dapat banyak detik. Biasa saya suruh pelajar saya potong 10 detik. Kira-kira 10 detik. Kira-kira baru dapat 10 detik. Sehinggalah habis 1 meter panjang pita detik kita tu. So kita akan dapat banyak lah ni. Kalau kat sini dia dapat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 5 keping yang telah dipotong 10 detik. Maka kita boleh kira hal laju awal, hal laju akhir. 1 ni yang awal dia. 5 ni yang akhir dia. Lepas tu kita boleh kira pecutan. Bila kita dapat macam ni, kan keadaan dia macam ni, kita boleh kira pecutan. Kenapa? Sebab pecutan adalah hal laju akhir tolak dengan hal laju awal. Maka kita akan dapat pecutan dia. Memang sangat menarik lah buat eksperimen ni. Tapi tahun lepas pun tak sempat sebab COVID. Awak tak tahulah macam mana. So ni eksperimen yang biasa saya buat dengan pelajar saya lah. Sangat senang sebab awak nampak. Jadi biasa bila buat eksperimen dia akan buat pelajar tu ingat. Oh ini dia punya tu. Tak apalah. Nanti kalau ada rezeki kita akan buat.
Okey, lepas tu kita tengok pita detik ni kalau macam awak dapat tengok kan. Dia ada yang dekat-dekat, ada yang jarak-jarak. Sebenarnya dia bagi tahu dekat kita beberapa maksud lah. So pita detik bagi objek yang bergerak dengan hal laju seragam atau sekata dia mempunyai detik-detik yang panjang dia sama. Pita detik yang jarang-jarang titik dia tu, detik-detik dia jarang-jarang, hal laju objek dia tinggi, maksudnya dia gerak laju. Sebaliknya, detik-detik yang rapat menunjukkan hal laju yang rendah. Kalau rapat kecil-kecil, hal laju dia rendah. Okay, jika jarak di antara detik-detik itu semakin bertambah, maka hal laju objek itu akan semakin bertambah. Objek itu mengalami pecutan. Kalau mula-mula dapat rapat-rapat, lepas tu makin lama makin jauh. Maksudnya, objek itu sedang memecut. Kalau lah objek detik-detik dia rapat, lepas tu maka hal laju objek itu semakin berkurang. Objek itu mengalami pecutan. Okey, bila mula-mula dia jauh, jarak dia jauh, lepas tu tiba-tiba dia makin dekat titik dia, detik dia tu. Itu maksudnya dia mengalami pecutan. Ada dalam textbook awak ni macam ni. So kalau awak nampak dia punya jarak antara detik tu sama panjang, sama je. So dia adalah hal laju seragam. Kalau ni arah gerakan ni kita kena ingat arah gerakan. Maksud ni dulu. Yang ini kemudian. Mula-mula dia rapat. Lepas tu dia jauh. Maksud dia memecut. Troli tu sedang memecut. Kalaulah mula-mula dia rapat. Sorry. Ni kan arah gerakan. Mula-mula dia jauh. Lepas tu dia rapat. Maksudnya troli tu semakin kurang dia punya hal laju. Dia mengalami pecutan. Okay. Kalau lah sekejap jauh, dia kan sini, dia start kat sini ni. Sekejap jauh, sekejap dekat, sekejap jauh, sekejap dekat. Maksudnya dia tidak sekatu, tak seragam lah. Hal laju dia kejap cepat, kejap lambat. Boleh ke? Faham ke? Faham aku. So ingat, arah gerakan ni memainkan peranan penting sebab bila kita turunkan troli tu, ni kan, turunkan troli tu, yang ni start dia. Bukan yang kat belakang. So ni arah gerakan dia lah. Rapat, lepas tu makin jauh. Maksudnya mula-mula dia slow, lepas tu dia makin jauh. Logik lah sebab dia menuruni landasan. Landasan tu condong. Daripada dia slow, makin lama makin laju dan akhirnya dia habislah. Sebab kita biasa dah tetap dah pita detik tu 1 meter. Okay. So itu untuk pita detik lah. So boleh try lah buat kalau nak buat latihan ni kan sebenarnya senang je. Kira ada berapa detik? 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik, 6 detik, 7 detik, 8 detik. 8 kali dengan 0.02, maka kita akan dapat dia punya masa kan. Lepas tu 10 bahagi dengan yang kita dapat tu. Kita dapat hal laju untuk A. Sama juga hal laju untuk B, hal laju untuk C. Tapi pastikan hal laju B ni arah gerakan ni kat sini. So sebenarnya yang ini akhir, yang ini awal. Kalau dia nak tanya pecutan dekat sini boleh lah ni. Akhir dia berapa, awal dia berapa. Dengan hanya 1 detik pun kita boleh kira pecutan. Sebenarnya tak semestinya kita buat boleh banyak. Dengan 1 detik, 1 detik, 1 pita detik, kita boleh kira pecutan dia. Faham ke Alia? Faham. Kalau macam yang B ni, awak dapat 1.6 cm kat sini kan? Tapi masa dekat sini 0.02 je kan? Sebab dia 1 detik kan? Hak B ni, dia 0.02 je detik dia. Sebab dia 1 detik. Jarak dia 1.6. Yang ni hal laju akhir. Ni hal laju awal. Bila hal laju awal dengan hal laju akhir, maka kita boleh buat lah dia punya kira pecutan dia sebenarnya. Boleh ke? Boleh. Alia? Ya, Ibu. Boleh ke? Boleh kot. Dalam satu kertas ni pun kita boleh buat. Macam mana Sekejap. Saya kena... Sekejap. Yang ni Alia confuse sikit. Yang ni Alia confuse sikit. Ini dia confuse sikit. Kejap saya buat dekat dalam saya punya telefon. Okay. Tapi kena tangkap gambar dulu.
So ni arah gerakan dia. Jadi yang ni mula-mula. Arah gerakan dia ke situ kan. So yang ini yang starting dia lah. Maksudnya halaju awal. Ingat balik yang gerakan bila dia main dengan arah gerakan ni maksudnya dia turun dulu. Bila dia turun dulu, yang ini yang pertama, yang ini yang kemudian. Okay, jadi ini halaju awal. Yang ni halaju akhir dia. Okay, so sini 1 detik, sini pun 1 detik. Jadi kita pun boleh buat kalau nak kira detik dululah. Nak kira detik, nak kira masa. Masa untuk yang ini sama dengan tak payahlah sebab masa memang 0.02. Buat je halaju awal sama dengan 0.4 cm bahagi dengan 0.02 saat. Kita akan dapat halaju awal 0.4 bahagi 0.02. Kita akan dapat 20 cm S-1. Untuk halaju akhir sama dengan 1.6 cm bahagi dengan 0.02 saat. So 1.6 bahagi dengan 0.02. So akan dapat 80 cm S-1. Okay, pecutan dia halaju akhir tolak halaju awal bahagi dengan masa. Okey. So yang ini halaju akhir dia 80 cm S-1 tolak dengan 20 cm S-2. Cuma masa ni awak kena ambil semua. So kita ada 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik. 5 detik maksudnya kena 5 kali 0.02. So 0.1 sini. Maka kita akan dapat 80 tolak dengan 20. Settle yang tu dulu. 60 cm S-1 kan. Bagi dengan 0.1 saat. Bahagi dengan 0.1. Maka akan dapat 600 cm S-2. Gitu lah. Boleh ke Alia? Boleh. So daripada satu benda tu pun sebenarnya kita boleh buat lah. Kalau yang ni direct je. Yang A tu kan. Yang A tu kalau nak cari gerakan senang je. Halaju pun senang. Cuma bila dia buat macam ni kita pun boleh buat pecutan bagi setiap kita detik. Yang ini nak cari pecutan boleh tapi awak kena kira lah tapi tak tahulah kat sini. Okay, yang ini lagi banyak lah boleh buat sebenarnya. Tapi ini arah gerakan di sini. So yang ini akan jadi halaju awal, yang ini akan jadi halaju akhir. Maksudnya yang ni halaju awal, halaju akhir. Okay, jadi benda ni pita detik ni sedang mengalami pecutan sebab dia makin slow. Tu je lah. Tapi dia dah bagi. Sebenarnya biasa memang dia dah bagi dah jarak. Awak kena ingat yang tu je. 1 detik bersamaan dengan 0.02 saat. Maka awak akan mudahlah ingat. Okay. Saya tak ni lah semua kan tak payah bincang lah kan. Semua sama je kan. Ke yang C tu nak buat ke? Alia nak buat? C. Kita detik C. Yang C macam mana pula cikgu? Kalau yang C tu, kamu kira dulu yang D ke E tu dengan A ke B. Kalau nak cari pecutan lah. Satu-satulah buat maksudnya. Cuma jarak tu lah. Jarak tak payah sebab halaju tak laju. Masa kena ambil semua. Sebenarnya dia punya soalan ni pun dia tak fokus ni. Dia nak tahu daripada mana sampai ke mana. Cuma kita boleh ramalkan je lah. Kalau dia nak cari pecutan, maksudnya dia cari daripada sini
tolak dengan yang ini. Awak tak nampak pun kan ni slide ni. Sekejap. Yang C ni, yang ni arah gerakan dia E ke arah sini. So, maksudnya dia akan turun yang ni dulu baru yang inilah. Tu pentingnya kena tengok arah gerakan tu. So tolaklah daripada yang ini akan jadi mula-mula, ni akan jadi laju akhir. Arah gerakan. Kadang-kadang saya pun confuse sekejap ni. Saya betul dah arah gerakan. Yang ni dah turun dulu, lepas tu baru yang ini. Kalau tengok kat sini ni, yang ini arah gerakan ni kan. So yang ini maksudnya pecutan seragam. Dekat, slow, makin lama makin jauh. Betul dah. Kadang-kadang saya pun keliru sebab ni fizik sebenarnya saya tak mahir mana fizik ni. Tapi gitulah. Awak kalau disuruh kira pecutan ambil yang ini tolak dengan yang belakang ni. Tapi dia tak detail ni sebenarnya. Sepatutnya bagi tahu pecutan tu nak ambil daripada mana sampai mana. So kalau pecutan untuk C, DE ni akan jadi hal laju awal. AB tu akan jadi hal laju, betul lah, hal laju akhir. So tolak je lah. Tapi masa tu lah awak kena ambil kira semua. Ambil kira semua masa yang diambil ni. Maksudnya kat sini ada berapa detik? 1, 2, 3, 4, 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. So 5, 5, 5 ni semua. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so ada 20 detik. 20, masa dia 20 kali dengan 0.01. So 0.2 saat untuk keseluruhan masa dia. Masa je lah kena kira daripada awal sampai ke akhir. Boleh ke Alia? Sama macam yang B tadi kan? Masa kita ambil semua. Sebab dia bergerak daripada E kepada A. Daripada A kepada E tu semua kita kena ambil masa dia. Cuma ni yang laju awal, yang ni yang laju akhir. Okay. Boleh ke? Boleh. Nak saya kira ke? Nak saya kira sama je sebenarnya. Kalau nak kira dah. Kita buatlah sikit penyeraan. Supaya awak nampak sikit. Tapi saya tak ambil gambar lah ni. Okey. Untuk DE, halaju DE adalah 10 cm bahagi dengan apa tadi? 0.1 saat kan? Sebab dia 5. 5 kali 0.02. 0.1 saat. So kita akan dapat dekat sini halaju dia 10 bahagi dapat 100 cms negatif 1. Halaju AB sama dengan 4 cm bagi sama je 0.1 saat. Main mana 0.1 saat ni kena ingat 0.02 kali dengan 5 detik. Kita dapatlah ni. 0.02 kali dengan 5 detik. Kita dapat masa kat sini. Untuk masa. Okay. Jadi kat sini 4 bahagi 0.1. Kita akan dapat 40 cms negatif 1. So pecutan dia sama dengan halaju ni lah pecutan ni. Halaju AB tolak halaju DE. Bagi dengan masa. Okay. So kat sini halaju AB 40 cms negatif 1 tolak 100 cms negatif 1 bahagi dengan masa. Okay, masa dia kita kena buat tadi ada 20 detik kali dengan 0.02 saat. So kali dengan 20 detik kita akan dapat 0.4 saat. So sini 0.4 saat. Okay, kita akan dapat dia negatif 60 cms negatif 1
bagi dengan 0.4 saat. So sama dengan 60 bahagi negatif. Negatif 2 lah. Boleh? Boleh? Alia? Boleh. So macam itulah. Kenapa dia negatif? Sebab tadi saya dah bagi tahu dia mengalami nyah pecutan. So nyah pecutan. Jangan risaulah bila dia negatif. Nah, negatif tu maksudnya dia mengalami nyah pecutan. Kalau macam yang B tadi dia mengalami pecutan. Okey. So saya rasa tak ada lah. Yang A ni senang je. Tu je lah sebenarnya untuk ni sebab tak boleh buat eksperimen. Kalau boleh buat eksperimen, banyak lagi lah yang kamu boleh explore benda sebenarnya. Biasa laju awal dengan laju akhir diwakilkan U dengan B. U tu awal, B tu akhir sebenarnya. Okey, kalau tak ada, gapa-gapa nak masuk graf gerakan linear. Graf gerakan linear ni, dikira juga tapi kira bawah graf untuk tahu sebenarnya. So graf sesaran melawan masa digunakan untuk menentukan sesuatu objek yang bergerak berubah dengan masa lah. Menunjukkan graf sesaran melawan masa bagi pergerakan seorang budak lelaki. Bolehkah anda menguraikan gerakan budak lelaki tersebut? So kita memang kira kecerunan dia. Luas bawah dia ke tengoklah. So kecerunan graf sesaran masa ni sama dengan hal laju. Jadi kecerunan kosong A ni, kosong kepada A ni adalah positif dan seragam. So hal laju dia seragam. Ni dia hanya nak bagi tahu tentang Allah Akbar, saya tak present. Sorry. Okey. So sekali lagi graf sesaran linear ni kita nak dapatkan data tentang sesuatu benda yang tengah bergerak lah. So dia ada dua graf. Satu graf sesaran masa, satu graf hal laju masa. Graf sesaran masa ni bila kita kira dia punya kecerunan, kita akan dapat hal laju. Kenapa? Sebab kan hal laju kan sama dengan sesaran bahagi dengan masa. Jadi sebab itulah bila kita buat kecerunan graf tu, sesaran masa tu kita akan dapat hal laju. Kecerunan OA, ni O, ni A adalah positif dan seragam. Sebab dia naik ke atas. Budak itu bergerak 50 meter dari titik permulaan dengan hal laju seragam. Macam mana tahu 50 meter? Sini 50, ini dia punya unit meter. Dalam masa 2, ni 2, sini saat. Faham tak? Boleh tak kita macam mana kita nak tafsir graf ni? Faham. Okey. So, kita dapati dia bergerak dengan hal laju yang seragam. Lepas tu kita tengok AB pula. Pada A dan B, awak nampak tak dia garis straight? Dia garis straight. Itu bukan bermaksud dia tak gerak. Dia bergerak tapi dengan kelajuan sifar. Sorry. Dia tak gerak pula. Dia memang tak bergerak lah sebab tak ada masa sini. Masa dia tak ada. Tapi masa pula tak ada. Sesaran tak ada sebab dia tak bergerak. Tapi masa masih berjalan. Sebab lepas ni nanti dia nak sambung perjalanan dia. Ni masuk kat sini. Dia masa bergerak tapi sesaran tak bergerak. So dia tak bergerak lah sebenarnya. Masa je sedang berlalu. Faham ke yang tu? Faham. Budak tu duduk stay je kat situ. Sebenarnya nak sambung lagi perjalanan dia. Tapi dia berehat dulu sekejap. So laju dia kosong. Dia tak gerak. Tapi masa sedang berjalan. Lepas tu dia pun sambung pergerakan dia daripada B kepada C. So kita nampak ada naik. Bukti dia sesaran dia bertambah lah. Daripada 50 dah jadi 100 meter. Dia dah bergerak tambah lagi 100 meter. Dengan masa yang diambil daripada 8 sampai 12 ni dia dah naik 4 lagi masa dia. 4 saat lagi masa dia bertambah. Okey.
Lepas tu, bila dah sampai kat titik C, dia balik semula maksudnya. Sebab itulah dia jadi negatif sesaran dia. So, dia kan sesaran ni dia main ni dengan anak panah mata angin tu kan. So ni dia pusing balik, dia turn balik, lalu jalan tadi agaknya ke arah yang bertentangan. Tadi dia pergi straight, sekarang dia undur balik. Macam tu lah lebih kurang. So hal laju dia negatif tapi dalam keadaan seragam lah. Dan bergerak ke arah bertentangan. Sebab itulah dia negatif. Okay, so budak itu berpatah balik lah sejauh 100 meter ke titik permulaan dengan hal laju seragam. So kalau kita nak buat lukisan kak, kita sebenarnya rupanya dia gerak gini. Mula-mula dia gerak naik atas, straight. Mula-mula dia gerak 50. Okay, lepas tu dia tambah sebenarnya. Tambah lagi 50. Tambah lagi 50. Daripada 50 tambah 50 dah jadi 100. Okay. Bila sampai dekat 100 tu, sebelum dia tambah 50 tu dia berehat sekejap. Lepas tu, bila dia sampai kat 100 tu, dia pusing balik semuanya. Dia tundur balik. Dia buat gerakan yang sama daripada sini sampailah ke sini. Tapi bertentangan arah. Maksudnya gerakan yang sama. Cumanya bertentangan arah. Jadi gerakan dia akan jadi negatif lah. So itu yang dia balik, dia patah balik ke asal lah. So pergerakan dia tu sesaran dia akan jadi kosong. Sebab dia balik semula ke asal balik. Daripada mula-mula naik 50, lepas tu pergi kepada 100 meter, dan dia pusing balik 100 meter. Tapi semua dalam keadaan yang seragam. Itu maksud graf sesaran masa. So pastikan memang tengok ni. Jadi awak kena tengok sesaran ni. Lawan masa. Barulah kita dapat graf hal laju. Dapat cari hal laju. Satu lagi, kita punya graf hal laju kat sini. Per masa. Bila hal laju dengan masa, ingat, dipercutan lah. Kan? Formula hal laju bahagi dengan masa, dapat percutan kan? Hal laju awal, hal laju akhir, tolak hal laju awal. Maka kita dapat percutan. Sama juga. Kalau graf kita, paksi X dia masa, paksi Y dia hal laju, maka kita cari dia punya kecurunan, kita akan dapat dia punya pecutan. Okay, luas bawah graf dia mewakili sesaran pula. Tadi graf yang tadi tak ada. Kita tak kira pun luas-luas bawah graf ni, kita kira kecurunan-kecurunan dia. Untuk graf hal laju masa, kita boleh, hal laju masa kita boleh kira dia punya luas bawah graf untuk mewakili sesaran. So, sekali lagi kita tengok, kalau dia motosikal ni kan, itu dia apa? Dia gerak daripada O kepada A secara positif. Maksudnya dia geraklah satu arah tu bertambah. Okay, dan laju dia seragam. Okay. Bila kita tengok dia punya kecerunan, kita akan dapati pecutan dia adalah seragam. Okay. Lepas tu dia bergerak daripada A kepada B. Dia tak bergerak sebenarnya. Motosikal itu kejap. Ni hal laju kan? Hal laju dia gerak. Tapi hal laju dia sama je. Tak berubah. 8 ms negatif 1. Gerak sama je. Dia tidak tambah jadi 10 ke. Malah. Dia punya hal laju malah. Masih dia bergerak. Tapi yang ini graf ni dia bergerak. Okay. Hal laju motosikal adalah malah, tapi pecutan dia kosong sebab dia tak memecut. So sama je, straight je. Tak bertambah langsung pecutan dia. Okay, bawah ni kita boleh cari dia punya sesaran lah. Okay. Kecerunan B dengan C pula. Daripada B kepada C, dia dah menurun. Maksudnya ke apa? Kecerunan dia negatif dengan seragamnya. Awak nampak straight, cantik je. Okay. Sebab tu dia seragam. Naik tadi pun sama, cantik je. Itu maksudnya seragam lah tu. Okay, hal laju motosikal dah berkurang. Motosikal bergerak dengan pecutan negatif. Maksud dia mengalaminya pecutan. Daripada kelajuan dia 8 ms negatif 1, dia makin slow. Sampailah dia berhenti. Pada masa 15 saat ni dia berhenti. Dia stop, dia tak gerak.
Okey, ingat bila graf laju masa di titik inilah barulah di garisan X ni barulah dia berhenti. Maksudnya dia tak gerak. Okey, kecerunan C di sifar. Apa maksud dia? Laju motosikal adalah sifar, motosikal tu tak bergerak. Sebab tu dia kata pegun, saya dah bagi tahu maksud pegun, tak bergerak lah. Pecutan motosikal adalah sifar. Dia lah dah tak gerak, macam mana laju pun tak ada, pecutan pun memang tak ada. So itu maksud graf laju masa. Boleh, Alia? Boleh. Okay. So, kita tengok soalan. Graf di bawah menunjukkan gerakan linear sebuah kereta mainan. Saya rasa baik saya guna telefon lah. Yang ni. Sekejap ni. Okay, itu graf sesaran masa. So kat sini, make sure bila awak dapat soalan, awak pastikan dulu. Apa graf tu? Graf itu apa lawan apa? Macam ini, sesaran lawan masa. Sesaran masa kita akan dapat sesaran bagi dengan masa, kita akan dapat laju. Make sure kena ingat yang tu lah. Bila kita tahu graf itu sesaran lawan masa, kita tahu kita boleh cari laju daripada situ. Sebab tu penyelesaian dia, laju sama dengan kecerunan graf sesaran tolak masa. Okay. Apa maksud dia? Laju kereta mainan okay. Sesaran senang je tau. Untuk A ni senang je. Berapakah sesaran kereta mainan itu selepas 4 saat? So, awak tengok je lah daripada graf ni. Ni masa 4 saat, awak naik dapat 6. Ambil titik ni. Dia bawa naik daripada 4 ni. Kalau dia tanya berapakah sesaran kereta mainan itu pada 5 saat, pada masa 5, pada 5 saat pertama. Ambil titik ni. 5. So, kita akan ambil graf naik sampai sini. Lepas tu bawa ke sini. Dapat 8. Boleh Alia? Boleh. Senang je kan? Okay. Tak payahlah kita padam yang ni. Okay. Cuma nak bagi tahulah. Okay. Katakanlah dia tanya 2 saat pertama. Ambil daripada sini, bawa naik. Kita akan dapat 4. Baca betul-betul lah soalan tu tanya apa. Okay. Cuma kalau nak buat hal laju. Okay, hal laju ni. Kita kena macam ni. Hal laju kereta mainan, kita kena ambil titik ni. Macam mana ni? Soalan ni. Dia kata hal laju kereta mainan itu dari masa 3. So kita fokus kepada 3. Fokus kepada 3. Lepas tu kita fokus juga kepada 5. Ambil yang ini buat naik atas. Ambil yang ni buat naik atas. Awak akan dapat dia punya tu titik dia 3. Tak cantik. Hilang. Sini awak akan dapat yang masa 3 tu awak akan dapat 3. 3 dengan 4. Okey. Ni yang masa 3. Lepas tu satu lagi awak akan dapat 5 dengan tu ke? Macam ni. Saya ingat. Salah. Saya ingat. 5 dengan 8 tadi kan. Allah. Okey, kita akan dapat 5 dengan 8. Jadi kita nak guna yang inilah. Untuk dah hilang yang saya buat.
Dapat kan? Tadi 3 dengan 4. Dia balik. Dia selambat sikit kot. Okey. Sebab tu dah diisi macam ni. Laju kereta mainan tu tadi kita dapat 3, 4. So, halaju awal X. Dia kena halaju, maksudnya sesaran dekat atas, masa dekat bawah. Okey, jadi kita pun ambil 8 tolak dengan 4. Sebab yang ini awal, yang ni akhir. Jadi kita pun ambil 8 tolak 4. Letak kat atas rumus dia. Bahagi dengan 5 tolak 3. So kita dapat ni. Ini main mana dapat ni? Dapat daripada sini lah. Bacaan daripada graf. 8 ni yang ambil daripada 5. Ni masa kan? Sebab dia nak masa 3 saat. 3 saat hingga 5 saat. So 5 kena tolak dengan 3 kat bawah. Dia punya paksi Y kena ambil 8 tolak dengan 4. Faham? Boleh Alia? Boleh. Okey. Boleh kan? So kita selesai je lah. 8 tolak 4, 4. 5 tolak 3, 2. Lepas tu kita tekan kalkulator. Dapatlah 2 ms negatif 1. Sebenarnya tak payah tekan kalkulator pun. Automatik kita boleh dapat. Congak jatuh 8 bagi 4 bagi 2. Okey. Yang ini pun sama. Berapakah sesaran motosikal itu selepas 4 saat? Senang je. 4 saat. Bawa naik dia. Baca kat sini. Dapatlah 15 meter. Kan? Lepas tu berapakah laju motosikal itu dari 6 saat? Okey, fokus 6 saat dengan 12 saat. 6 hingga 12 saat. Kawan lain lah. Sekejap. Okey, jadi kita pun ambil titik. 6 buat naik atas. Okey, 15. 12 ni kosong. Macing dia. Kalau awak tak nak buat macam yang saya buat cara atas tadi lah, boleh buat macam ni. Jadi, ingat. Dia kena hak akhir tolak hak awal. Sebab itulah kita dapat kosong tolak dengan 15 meter dekat atas. Bahagi dengan 12 tolak dengan 6 yang bahagian bawah. Maka kita pun dapat ni. So dapatlah 2.5 ms negatif 1 sebab ni dapat negatif 15. Sorry, jangan lupa ada negatif. Ni 6 kat bawah. Ni m. So 15 bahagi dengan 6. Tekan kalkulator je. Memang dapat 2.5 m salin s dekat bawah kena ada negatif 1. So dapatlah yang kedua tu macam mana. Okey, boleh ke? Boleh. So kita pergi dekat graf halaju masa pula. Untuk graf halaju masa, pergerakan sebiji bola boleh diwakili oleh bentuk graf di bawah. Berapakah sesaran yang dilalui oleh bola itu bagi 4 saat pertama? Okey, 4 saat pertama. Kita pun ambil je bahagian bawah ni. 4 saat pertama. Ni 4 saat pertama dia. So sesaran, ingat yang ini halaju dengan masa. Kita akan dapat kalau halaju bahagi dengan masa, kita akan dapat pecutan. Nak cari dia punya sesaran, kita kena kira luas ni. Jadi, kira luas lah. So, berapa ni? Kita dapat luas dia. Yang ini panjang, yang ini lebar. Panjang darab lebar 4 darab 1 kan? Sini 4. Ni 4, sini 1. So, 4 darab 1 kita dapatlah 4 meter. Ni batal. S dengan S ni dah jadi batal. So, kita tinggal M je. Sebab itulah kita dapat dengan mengira luas di bawah graf. Untuk graf halaju lawan masa, kita akan dapat sesaran. Nampak kelogikan dia kat situ. S jumpa S. S positif jumpa S negatif. Habis.
Batal dekat situ. Maka tinggal M je. M tu apa? Luas. Luas pula. M tu apa? Jarak, iaitu sesaran. So kita dapatlah 4 meter. Okey, tadi saya dah bagi tahu. Bila graf laju dengan masa, kita sebenarnya boleh mencari pecutan. Kalau dia tak royak pun, awak boleh tahu dah. Kalau jumpa gerah laju masa, maksudnya gerah tu akan suruh kita cari dua benda. Sesaran dan juga pecutan. So nak kira pecutan macam mana? Biasalah kita kena fokus kepada kecerunan graf. So kita pun ambil, dia nak daripada 8 hingga 12 saat. Okay. So kita bulat dulu 8, 12. Kita pun ambil. Nenek bawah naik atas. Ini kita dapat 3. 12 pasangan dia kosong lah. Okay. So bila macam tu kita pun masuk je lah. Dia mesti pecutan kan halaju akhir tolak halaju awal. Maksudnya apa? Dia mesti X, mesti Y dulu ke atas. Kosong tolak 3. 3 apa ni? MS negatif 1 kurungkan dia. Bahagi dengan masa pula. Masa 12 tolak 8. Apa unit masa? S. So kat sini kita akan dapat negatif 3 bahagi dengan 4S. Jangan lupa unit MS negatif 1. Maka awak akan dapat ni lah. 0.75. 3 bahagi 4. 0.75 sama ni 0.75 MS negatif 2. MS negatif 1 tadi dah jadi MS negatif 2. So itu graf halaju masa. Boleh Boleh. Okay. Nah, kita nak tengok yang last kali ni sebelum kita akhiri kelas kita untuk soalan nombor 2 ni. Dia nak tentukan halaju pada masa 4 saat dengan 8 saat. 4 saat dengan 8 saat. Kalau halaju just kira ni graf halaju masa ni. Ambil je lah. Halaju pada masa 4 saat. 4 saat bawa naik. 4 saat. So, kita akan dapat 10. Saya ingat sikit tu. Lepas tu 10. 8 saat. Ni 8. Bawa naik. Kita akan dapat 15. Sebab tu dapat macam tu. Halaju, sebab ni graf halaju, ambil je lah halaju. Direct je. Tak payah susah-susah. Graf dia. Sebab graf memang graf baca halaju dah. Jadi kita ambil direct. Okey. Nak cari sesaran, kena kira luas di bawah. Okey, maka yang inilah. Yang kira luas ni lah. Sebab tu dalam buku teks awak ni dia bagi 2. Takkanlah kita boleh kira luas tanpa senang-senang macam tu kan. Nak cari apa tu? Nak kira trapezium lagi susah. Lebih baik awak bagi macam buku teks saja ni. Memang senang sikit. Tapi fokus dulu soalan dia kata 0 hingga 10 saat. So daripada 0 sampai 10. Jadi kita pun bagi 2. Yang ni boleh ambil segitiga. Yang ini boleh kira guna rumus segi 4. Yang ini boleh kira rumus segi 4. So, kita bagi 2 senang lah. Okey, untuk rumus segitiga, awak kena ingat rumus segitiga adalah 1/2 rumus segitiga 1/2 kali tinggi kali lebar. Sebab itulah dia dapat ni 1/2 kali dengan tinggi. Tinggi berapa? Tinggi ambil yang ni lah 15 kan. Ini kali dengan tak kisah pun lebar dulu ke tinggi dulu. Kalau buku teks awak dia buat ni dia kali dengan lebar dulu baru tinggi. Sama je. Yang penting awak kali bawah ni setengah. Bagi kali bawah ni kali yang ke atas. Kali awak ni kali dengan awak ni.
Dapatlah. So, dia dapat yang ini kalau ni tinggi 1/2, tinggi dia adalah 15 kali dengan lebar dia adalah 6. Sama je kan? So, akan dapat untuk segitiga 15 kali 6 bahagi 1/2. So, dapat 45. Ni dapat 45. Lain sikit lah daripada buku teks tu. Okay, untuk luas yang ini pula, darat je kan. Panjang, darat, lebar. Panjang dia 10/6. Kena ingat tu. Panjang, darat, lebar kan. Sama dengan panjang dia, jarak panjang dia sama dengan 10/6. Bukan semua 10/6 je. 10/6 dapat 4. Kali dengan lebar dia berapa? 0 sampai 15. So 15. Dapat 60. Lepas tu tambahlah kedua-dua ini. Maka awak akan dapat 105 meter. Sama je. Faham ke Alia? Faham. So kalau dia kata kalau dia nak sesaran sampai 12, awak tambah pula yang ini. Boleh je. Kata kalau soalan tu kata tukar nak sesaran sampai bukan 10 tambah 12. Tambah lagi yang ni. Kira yang ni pula. 1/2 kali dengan 12 dengan 10, 2. Kan? Tinggi 15. Awak akan dapat 30 bagi 2. 15 ni rasanya. Betul 15 ni buatal. So ni dapat 15 meter jarak ni. Tambah semua. So semua perjalanan dia ni adalah 100 ni 1 tambah dengan 105. Semua perjalanan dia adalah 110. Semua perjalanan dia. Kalau dia tanya semualah. Daripada sehingga sesaran dia sampai 12 saat. Ya, tapi soalan ni tanya sesaran sampai 10 saat je kan? So dapat 105. Kalau soalan tu tukar tanya sampai masa dia 12 saat, awak kira semua. Macam ni. So akan dapat 2 segi 3, 1 segi 4. Tambah semua. Boleh Boleh. Senang je kan? Senang ke susah agak-agak Alia? Ada yang senang, ada yang susah. Agak-agak boleh buat tak kalau keluar soalan ni? Boleh kot. Dia kena ingat rumus lah. Teknik. Ingat rumus dan teknik dia. Tak apalah nanti bila tu jumpa soalan, awak akan mahir lah benda ni. So saya rasa kita boleh berhenti untuk hari ni. Terima kasih lah sebab awak join kelas ni. Biasa 2 orang Alia. Hari ni Alia je. Awak Alia Syahadah Syahidah ke Syahadah? Syahadah. Seorang lagi Alia Nazifah deh. Tak ada pula dia ni. Biasa 2 orang Alia. Okey, tak apa. Terima kasih banyak-banyak. So kita nak berhenti kat sini. Okay lah. Kita sudahi kelas kita dengan... Kau ada nak tanya apa-apa? Tak ada kot. Tak ada. Okay, kita sudahi kelas kita dengan surah Wal-As dan tasbih Sifara. Lepas tu awak boleh live lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillah.